Itu dia sedikit kata sudutan daripada teater yang akan dipentaskan tidak lama lagi yang bertajuk Adoi Baba. Pada kali ini teater Adoi Baba ini mengangkat budaya orang Melaka. Sebab tu bila sebut jadi au tu adalah. Asam pedas tetel tu. Ya tak asam pedas tetel hujung sekali tu. Memang asam pedas tetel popularnya di Melaka. Jadi Adoi Baba ini adalah satu karya yang akan dipentaskan tidak lama lagi dan hari ini kita akan bersama dengan 3 orang. Pastinya tadi 2 orang pelakon sudah pun mempersembahkan sedikit teaternya dan kita sangat berbesar hati bersama dengan pengarahnya Nurhan Fahmi Reza. Siapa yang tidak kenal dengan Nurhan Fahmi Reza, dia orang kata selebriti media sosial lah. Tak adalah. Instagram ramai, Facebook pun ramai. Kan? Ya, dan juga kita bersama dengan iaitu Saiful dan juga Syahidatul Munirah ataupun Tipah Kak Tipah. Mak Tipah. Okey, jadi mungkinlah sebagai permulaannya kita boleh terus bertanya kepada pengarah teaternya. Konsep yang dibawakan untuk teater ini. Terima kasih kerana mengundang kami ke Selamat Pagi Malaysia. Konsepnya adalah konsep sebuah persembahan teater yang berbentuk realis. Kita mengangkat keunikan kampung itu di atas pentas dengan suntikan ala Melaka. Di situ kami mengangkat warisan-warisan Melaka yang ada di Melaka, contohnya pantun, dendang sayang, untuk kita persembahkan kepada khalayak lah. Tapi sebelum ini kali pertama sudah pun dipersembahkan. Pertama kali saya kerjakan naskah ini di Universiti Malaya 2015 dan kali ini 2022 saya adaptasi dan olah mengikut rasa alam Melaka. Maksudnya yang asalnya lain lah. Dia punya genre asal tu apa? Sama juga, tetapi keunikan kali ini adalah logat dia. Warisan yang kita angkat tu menjurus kepada negeri Melaka. Okey, jadi Mak Tipah mungkin boleh kongsikan watak Mak Tipah dalam teater ini. Mungkin boleh kongsikan bagaimana perwatakannya. Baik, Mak Tipah ni watak dia happy go lucky. Dia ceria je. Tapi orang semua selalu suka dia duduk rumah. Sebab Mak Tipah ni dia sakit-sakit tapi dia akan jadi gembira sangat bila anak bujang dia balik. Jadi Mak Tipah ni dia menanti anaknya pulang dan apabila anaknya pula pulang dengan membawa tanggungjawab yang amat berat. Jadi Mak Tipah ni dia antara nak memilih menyebelahkan anaknya ataupun suaminya. Kiri duri kanan pun berduri. Gitu Mak Tipah. Apa krisis dalam Adoi Baba? Krisis dia sebenarnya sebagaimana Fahmi katakan watak yang realism, krisisnya juga tentang masyarakat kita iaitu tentang hutang, tentang bebanan yang dihadapi oleh masyarakat kampung kan oleh golongan kapitalis dan sebagainya. Jadi Mak Tipah ni ialah anak bujang balik mestilah bebannya itu nak kena sara keluarga dan sebagainya. Jadi Mak Tipah ni dia nak support anak dia. Tapi di sebelahnya tu suaminya tengah berhadapan dengan krisis keuangan. Begitu ceritanya. Itulah realiti kehidupan lah. Macam mana watak Saiful? Saya megang watak baba. Jadi tanggungjawab saya selepas dia balik daripada belajar tu, dia kena sara mak bapak dia ni. Tapi dia masih menunggu pekerjaan tu. Dalam menanti pekerjaan yang dia nak dapat tu, krisis-krisis ni dia kena hadapi selepas dia pulang 4 tahun belajar dekat bandar tu. Dia balik, dia kena hadaplah dulu. Yang dia tak tahu yang bahawa dia belajar tu merupakan duit yang dia belajar tu menggunakan hutang. Saiful memang orang Melaka? Saya orang KL. Orang KL. Bila dah biasa berlatih belajar je dia. Saya dengar ada belajar. Okey, dan tempoh untuk latihan lah Fahmi kan. Sebab bukan mudah kan macam orang Melaka sendiri nak kena belajar logat. Orang KL sendiri nak belajar logat Melaka. Sampai selekat dah tu. Dah sampai melekat dah tu. Jadi berapa lama tempoh latihan? Secara jujurnya mereka tidak mengambil proses yang lama. Satu bulan yang praktikal dan ekonomikal tu memang saya peruntukkan. Kita perlu kerjakan 1 bulan yang sangat-sangat bermanfaat. Tetapi sebelumnya itu memang kita orang dah beritahu, guys, masuk rehearsal sebelum tu you guys perlu betul-betul banyak rujukan yang saya berilah contohnya di social media kan. Sekarang banyak pengaruh social media seperti Otam Bela kan, and the family memang saya dah terapkan, guys, ini and ini. Kita tak nak membawa
naskah ni atas pentas terlalu kasar, tetapi saya nak menyeimbangi agar ianya secukup rasa. Yang melaka ni memang kasar. Kalau kasar, orang lain pula sensitif lah kan. Betul. Konsep pada kali ini, kalau kita lihat tadi adalah dia berbentuk musikal. Skrip dan juga menyanyi. Okay. Betul. Dia tidak sepenuhnya musikal, tetapi saya memang mengangkat elemen tarinya sikit, nyanyiannya sikit supaya kedua-duanya seimbang. Tetapi looknya itu memang saya bawa kepada naturalism lah. Sikit cue kita akan melihat hijau di atas pentas. Wow. Wow, menarik tu kan. Dalam poster pun kita dah nampak hijau-hijau tersebutlah. Anda berdua ini tidak asing lagi dalam dunia teater. Mungkin peminat-peminat teater sudah pun kenal anda. Anda sendiri pun sudah pun appear dalam Selamat Pagi Malaysia. Berkaitan dengan syair dan sebagainya. Kali ini dibawa pula elemen dondang sayang. Perbezaan antara elemen-elemen ini pula bagaimana anda terapkan untuk memastikan bahawa apa yang anda bawakan pada kali ini betul-betul ini adalah masyarakat budaya Melaka dan ini adalah dondang sayang. Betul. Peralihan itu pun tak lama. Balik dari teater syair daripada itu, syair tu kan. Esok tu terus saya masuk ke latihan dan sebelum tu pun memang saya bahagikan masa antara kedua-duanya tu dan perlu beralih daripada teater klasik sejarah kepada Melaka. Tapi itulah tugasan seorang anak seni ataupun pelakon teater. Dan lagi satu, kita tak boleh membawa apa yang ada dekat belakang. Contoh macam sekarang watak Mak Tipah. Tak bolehlah kita kena bayangkan apa kita ada anak ke apa kat belakang. Kita kena betul-betul memahami isi dan jalan cerita. Dan dekat situ kita kena macam saya ni watak dalam 40-an, anak baru habis belajar. Jadi macam mana Mak Tipah ni kena react dengan tak tua sangat, tak muda sangat dan menyelami dialog dan menyelami skrip itulah satu perkara yang penting. Tapi sebenarnya tim Fahmi sangat bagus. 2-3 bulan sebelum kita dah dapat dah skrip. Wow. Jadi bila sebulan tu memang intens, kita memang drop skrip dan berlakon betul-betul. Wow. Kita ada masa lah. Kita ada masa untuk bekerja dengan naskah tu daripada awal. Maksudnya 2-3 bulan sebelum dah dapat skrip, dalam masa yang sama anda mengerjakan naskah teater klasik itu macam mana? Hebat. Tak hafal 2 teater dalam satu masa. Bukan mudah. Sekejap saya pula. Ini bukan mudah punya cerita ni. Kita kena, mungkin kalau saya di sebelah ada waktunya. Pada waktu tertentu saya akan baca skrip yang lain. Yang waktu tertentu saya kerjakan yang lain. Memang kalau tugaskan, kalau kita dah bercelaru dah skrip masak lain. Dan 2 genre yang sangat berbeza. Kan? Saya pun berapa tahun sudah berada dalam industri ini? Saya tahun ni masuk tahun yang ke-10. Wow. Awet muda lah. Kan? Saya kan umur 20-an. Kekal muda. Alhamdulillah. Dah ada 2 orang anak. Oh ya? Bapa orang? Ya, saya. Okey, ramai tiba-tiba kecewa pula. Okey, jadi mungkinlah dari segi persediaan sebab naskah ni telah pun disediakan pada tahun 2015. Ya, betul. Kemudian pementasan kan untuk teater sebagainya. Jadi bagaimana persediaan daripada Fahmi dan juga tim juga sebab pasti mendebarkan juga sebenarnya. Persediaan sebagai seorang pengarah, saya fikir memang dilalui oleh pengarah-pengarah yang lain jugalah. Cumanya saya lebih kepada, sebab kali ini kita bawa rasa itu adalah rasa Melaka. Jadinya rujukan. Sebab saya bukan orang Melaka. Orang mana? Saya orang Selangor saja. Orang Selangor je. Tapi sudah berapa tahun menetap di Melaka? 10 tahun daripada 10 tahun. Dan jadinya saya memerlukan rujukan pergaulan bersama dengan masyarakat Melaka, kawan-kawan orang Melaka. Jadi kat situ saya terapkanlah di mana saya mengambil pendekatan bahawasanya saya perlu menerima keadaan sekeliling untuk saya bawa rasa itu di atas pentas bersama dengan ahli produksi yang lain lah. Dan kebanyakan ahli-ahli produksi saya memang bukan orang Melaka juga. Okey. Ya. Wow. Jadinya cabaran tu sebenarnya. Memang sangat cabaran yang besar. Saya meletakkan kepercayaan kepada pelakon-pelakon saya dan saya menyatakan bahawasanya kita jangan terlalu try hard untuk menjadi orang Melaka. Tetapi kita perlu menyeimbangkan sahaja. Betul. Apresiasi sudah cukup bagi saya. Okey, barisan pelakonnya siapa lagi? Okey, barisan pelakon selain daripada Syahidatul Munirah dan Saiful Fazin, kita ada juga Ijat Dasyari merupakan seorang pensyarah di Aswara juga. Beliau juga merupakan pengaruh sosial media lah, dan kali ini kita cuba bawakan pengaruh sosial media seperti Nizam Rahman. Okey. Nizam Rahman yang agak popular juga di sosial media dan beliau adalah orang Melaka. Kita ada lagi Fazira Malik, kita ada Amira Natasha Nordin, kita ada lagi siapa?
Rashid. Rashid Sheikh, 12 orang. Kita ada Eri Majid, kita ada lagi Zaini Muhammad, kita ada lagi Syarul Sky, kita ada lagi Mio Ahmad. Dan keunikan kali ini kita membawa watak etnik di atas pentas. Ada watak Bibi dan watak Citi juga untuk memberikan lagi persembahan. Bibi itu dari kumpulan komuniti Baba Nyonya. Komuniti Baba dan Nyonya. Ya. Jadi sebelum ini tidak ada. Sebelum ini tidak ada dan kali ini memang saya wujudkan khas untuk teater Adoi Baba. Okey. Bila dia akan dipentaskan dan berapa lama pementasan? Pementasan ini akan berlangsung pada 14 dan 15 Oktober 2022 di Panggung Seri Kompleks JKKN Melaka jam 8.30 malam. 2 hari lah. 2 hari. Minggu ini. Wah, itu dia. Kita pula yang excited kan. Okey, kita nak tahu juga macam sendiri Saiful sendiri mungkin boleh kongsikan persediaan tu. Daripada dia nak menghafal skrip sebab dah 10 tahun kan pasti mudah. Lakon. Tapi nak bawa gaya orang Melaka ni, macam mana tu? Bagi saya setiap proses itu dia proses yang berbeza. Walaupun pengalaman itu ada tapi dia tidak boleh mempengaruhi saya untuk saya mengenepikan ilmu yang baru saya nak belajar tu. Dan untuk belajar bahasa tu susah sebenarnya. Logat tu susah sebenarnya. Sebab saya perlukan rujukan yang daripada secara fizikal tu satu, daripada kita tengok daripada media sosial macam mana. Dari segi air berdialog tu macam mana kan, macam mana diorang menggunakan, even diorang siapa menyapa tu macam mana diorang. So saya banyak fokuskan kepada situ. Barulah saya teks itu baru kita makan dan kunyah teks tu supaya dia jadi satu permainan yang menarik untuk ditonton. Dalam penyampaian Dondang Sayang macam tadi pula. Dondang Sayang adalah cabaran besar buat saya sebab untuk bermusikal ni kita selalu juga, tetapi Dondang Sayang ni bagi saya dia lain sikit. Cara nyanyian dan di antara lirik dengan melodi tu dia susah kita nak fahamkan bila nak masuk ni. Ya sudah bukan lama 10 tahun. Kalau tak kami saya pun dah hilanglah tempo. Mana memang tak pandailah. Susah. Kan? Adakah hanya Saiful saja yang akan berdondang sayang ataupun semua karakter 12 orang tu akan berdondang sayang? Kita tidak untuk naskah ni, untuk persembahan ni tidak semua, tetapi ada 2 orang yang akan berdondang sayang bersama dengan Saiful Wazin. Dari satu adalah Hirwin dia. Saya ada bunga. Dia ada scene tu. Ada. Tidak semua saya letakkan, tetapi seperti yang saya katakan tadi, elemen itu perlu saya angkat supaya ianya seimbang. Berapa durasi masa teater ni? Lebih kurang 1 jam 30 hingga 1 jam 40. Okey, itu. Okey. Jadi sekarang ni masih ada peluang lagi untuk masyarakat luar sana mendapatkan tiket untuk menonton? Masih ada lagi kepada peminat-peminat teater di luar sana. Anda boleh dapatkan tiket di laman sesawang Instagram Gas My Official atau di Facebook page Gerakan Anak Seni. Walaupun jauh dekat Melaka, sekurang-kurangnya datang, tengok dan boleh jalan-jalan. Lepas tengok show boleh balik singgah makan asam pedas. Sebelah Tintin. Wow, itu dia. Jadi karakter percampuran, saya tertarik percampuran budaya Melayu dengan percampuran itu antara elemen dalam karakter Baba dan Nyonya kan. Ya, berapa betul. persen karakter dan juga etnik Baba dan Nyonya dan juga Ceti diangkat dalam Adoi Baba kepada kali ini? Okey, untuk kali ini memang kita tidak mengangkat, orang kata tidak mengangkat 100% lah. Tapi saya meletakkan dalam 40-30% sahaja. Itu banyak? Banyak juga sebab watak-watak etnik ni perlu berinteraksi dengan masyarakat kampung sebab kalau diikutkan Baba Nyonya punya dialek atau logat dia pun berbeza sikit dengan orang-orang Melaka yang biasa. Begitu juga dengan watak Ceti lah. Dia tidak semua tapi ada disuntik di situ. Jadi itu dia, kalau nak kenal budaya Melaka, anda boleh hadir ke teater Adoi Baba yang ditunjangi oleh Nurhan Fahmi Reza. Okey, dan juga pelakon-pelakon teater yang cukup hebat, bukan sahaja untuk berlakon dalam teater Adoi Baba, sebelum ini bersyair dan juga penulis dan juga pengkaji dalam bidang seni dan juga budaya. Terima kasih kepada anda yang mengangkat tradisi dan juga budaya masyarakat kita. Teater itu sentiasa akan berada di atas. Ya, terima kasih kepada Mak Tipah kita. Nanti kena datang tengok Mak Tipah makan kuih cang abu. Kuih betul tu dalam Ya, betul. Tak sempat tadi. Ini bukan kuih betul. Ini kek. Tapi kek yang betul.
Kita bawakan kuih cang sebab rasanya ramai lagi dalam kalangan Malaysia yang tak tahu negeri ni ada apa dan sebagainya. Perlu untuk kita tahu. Jadi kita saksikan Mak Tipah lah. Kan, insya-Allah nanti di kesempatan waktu boleh dapatkan tiket untuk sama-sama menonton teater Adoi Baba. Dan juga terima kasih kepada anda semua yang menonton Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kepada anda semua, Norhan, saya Datuk dan juga Saiful bersama dengan kita dalam Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kepada anda yang bersiaran seawal jam 8 pagi tadi. Dan sehingga pukul 11 ni. 7 tu call time. Banyak pengisian yang kami kongsikan kepada anda, khususnya berkaitan dengan pembubaran parlimen. Itu dia. Jadi terima kasih diucapkan kepada anda yang terlepas menonton. Jangan risau anda belum menonton